Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana fokus kita masih lagi tertumpu kepada perang antara Palestin dan juga Israel dan juga krisis kemanusiaan di Gaza. Apa yang Malaysia boleh lakukan menerusi diplomasi dan penyampaian bantuan dan sebagainya untuk membantu saudara Islam kita yang sedang ditindas di sana. Tetapi beberapa perkembangan terbaru berkenaan dengan krisis di Gaza terlebih dahulu, Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah menyeru badan pengurusan zakat di seluruh dunia untuk bekerjasama mencari kaedah terbaik untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. Baginda bertitah, isu Palestin memerlukan solidariti, belas kasihan dan juga perkongsian sumber di peringkat global. Malah titah baginda, institusi zakat dan wakaf perlu terus membantu mereka yang memerlukan bukan sahaja di Palestin tetapi di seluruh dunia. I would like also to take the opportunity to express my deepest sympathy to the people of Palestine who have endured endless suffering and a quest for justice, spanning so many generations. The Palestinian issue highlights the urgent need for global solidarity, compassion, and the sharing of resources. In this regard, zakat wakaf principles are fundamentally grounded in helping those in need, not just in Palestine, but worldwide. I'm therefore looking forward to your innovative ideas and resolutions that may arise from this forum to alleviate the suffering of those in need. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan persidangan antarabangsa ke-12 Forum Zakat dan Wakaf 2023 pada Rabu. Persidangan itu mengundang 500 pakar dari seluruh dunia bagi membincangkan pengukuhan peranan institusi zakat dan wakaf berlandaskan kepada undang-undang syariah. Seterusnya, serangan bom ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arab di utara Gaza sehingga menyebabkan 500 kematian termasuk wanita dan kanak-kanak. Sudah sampai ke tahap gila dan tidak berperi kemanusiaan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan itu dan menggesa agar serangan dihentikan serta-merta. Katanya lagi beliau juga kesal dengan sikap beberapa negara barat yang kononnya sering bercakap tentang soal kemanusiaan tetapi berbeza nada dalam isu konflik antara Palestin dan Israel. Terkini mengenai serangan Israel itu agak keterlaluan. Saya juga turut mengulangi beberapa kenyataan yang telah dibuat dan juga mendukung beberapa kenyataan dari setengah pimpinan negara luar yang menyatakan kesal dan mengecam pengeboman hospital di Gaza. Apapun dituduh siapapun, maknanya ini kesan dari serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya hentikan. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan, ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan. Ini rupanya ada kategori. Ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Tapi sekarang ya ada tuduhan pelbagai. Saya tak kira. Pokoknya hentikan. Beliau sebelum itu merasmikan majlis simposium bertemakan The Path Towards Greater Prosperity for Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Rabu. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata beliau telah dijemput untuk bertemu Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman yang juga Perdana Menteri negara itu bagi membincangkan isu yang melanda Palestin. Esok saya akan ke Riyadh dan selepas GCC ASEAN, Putera Perdana Menteri Muhammad bin Salman minta saya hadir untuk lawatan sehari untuk berbincang dan saya akan fikir keperluan kita bincang dengan beberapa pimpinan sama ada saya harus jelajah ke beberapa negeri
ataupun melalui telefon saja. Anwar dalam perbualan telefon bersama pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebelum ini menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin. Juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden melahirkan rasa marah dan sedih dengan pengeboman Israel ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arab di utara Gaza pada Selasa. Dalam siapan di laman X, Biden berkata beliau menghubungi Raja Jordan, Raja Abdullah dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejurus mendapat berita pengeboman hospital berkenaan. Beliau turut mengarahkan pasukan keselamatan negara untuk terus mengumpul maklumat tentang apa yang sebenarnya berlaku. Kira-kira 500 rakyat Palestin terbunuh dalam satu letupan di Hospital Gaza itu semalam yang menurut pihak berkuasa kesihatan Palestin berpunca daripada serangan udara Israel. Letupan itu adalah insiden yang paling berdarah di Gaza sejak Israel melancarkan kempen pengeboman tanpa henti terhadap wilayah berpenduduk padat sebagai tindakan balas terhadap serangan Hamas yang merentas sempadan ke selatan Israel pada 7 Oktober lepas. Biden menegaskan Amerika Syarikat berdiri teguh untuk melindungi kehidupan orang awam semasa konflik. Dan pemerhati negara Palestin di PBB mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel menyerang sebuah hospital. Riyad Mansur yang mewakili kumpulan Arab PBB juga menuntut Israel untuk bertanggungjawab ke atas serangan itu yang telah mengorbankan ramai orang. We as Arab group, as you see all of us, united, outraged by this massacre that has taken place, committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran Hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime, and those responsible for this crime should face justice and should face accountability. Selain itu, menurut PBB, sehingga kini lebih 1 juta rakyat Palestin telah meninggalkan rumah mereka. Kira-kira separuh daripada penduduk Gaza dan 60% kini berada di kawasan sepanjang kira-kira 14 km, Lapan Batu di selatan zon pemindahan. Pada masa sama, timbul amaran bahawa wilayah itu hampir lumpuh sepenuhnya dalam keadaan kebanyakan hospital terputus bekalan elektrik, mengancam nyawa ribuan pesakit dan ratusan ribu individu terputus bekalan makanan. Baik, saya mau berbincang dengan Kamarul Zaman Syahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, sebuah NGO yang mempunyai banyak pengalaman dalam menyampaikan bantuan kepada penduduk di Gaza dan juga di Palestin. Saudara Kamarul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali Kamarul, sebelum kita bincang berkenaan dengan inisiatif dan usaha ke arah penyelesaian jangka panjang dan sebagainya, kita perlu melihat kepada apa yang mendesak sekarang ini. Seperti yang kita saksikan baru ini, tindakan Israel lebih kejam, lebih menindas sehingga sanggup mengebom hospital yang mempunyai wanita, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin mencari penyelesaian ataupun bagaimana kita ingin mencapai gencatan senjata, penghentian pembunuhan dan pengeboman ini secepat mungkin? Okay, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita berkongsi tentang pengalaman-pengalaman dan apa yang sedang berlaku di Gaza pada ketika ini. So, kalau kita tahu malam tadi pengeboman di Hospital Al-Ahli Al-Arabi yang telah telah membunuh atau mensyahidkan lebih 500 rakyat Gaza. So in total setakat ini dari sudut statistiknya sudah melebihi 3,400 rakyat Gaza yang telah terbunuh disebabkan oleh pengeboman yang tidak mengira siapa pun di bawah oleh rejim Zionis itu sendiri. So isu dia sekarang ni
bantuan nak masuk macam mana kan? Kita dengar beberapa kali usaha yang telah diusahakan oleh usaha antarabangsa yang telah mula bertapak di Al-Arish untuk membawa bantuan ke dalam Gaza. Tapi masih dihalang, masih tidak dapat membawa bantuan seterusnya ke dalam. And mereka ni rakyat Gaza, most of them are now pelarian for the second time. Pelarian for the second time, mula tahun 48 dulu, tahun 67 masing-masing lari untuk seek refuge di Gaza. Dan ketika ini terpaksa mencari ruang-ruang untuk usaha untuk meneruskan kehidupan. So inilah satu jenayah peperangan yang amat dahsyat pada tahun 2023. Benda yang memang tak dapat kita bayangkan dilaksanakan oleh satu rejim yang bongkak, satu rejim yang mengatakan they are the superpowers of the world, satu rejim yang mengatakan dia oranglah masyarakat yang develop. Tapi dari sudut di zaman peperangan ini, mereka telah melaksanakan satu jenayah yang amat besar. Target anak-anak, wanita, hospital-hospital, pusat-pusat kesihatan. So this is something yang kita merasakan bahawa masyarakat dunia perlu bangun. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia melalui PMX sedang berusaha untuk ke Timur Tengah untuk bermesyuarat dan berusaha untuk mengadakan tindakan dan apa yang boleh kita lakukan sebagai sebuah negara-negara yang berdaulat, insya-Allah, dan usaha untuk membantu rakyat Gaza yang sedang dikepung dan sedang diancam oleh malapetaka yang amat berat pada ketika ini. Apa cabaran yang ada lagi atau cabaran-cabaran utama untuk membolehkan pembukaan koridor kemanusiaan untuk bantuan disampaikan, dan juga ada bila Kamarul jangkakan pembukaan ini boleh kita capai? Kita amat mengharapkan dengan pertemuan OIC pada beberapa hari yang akan datang, hari Jumaat ini, insya-Allah usaha untuk pressure Israel dan masyarakat antarabangsa untuk membuka bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza. Banyak negara-negara dah hantar. In fact, insya-Allah kerajaan Malaysia sendiri pun sedang berusaha untuk menggerakkan NGO dan institusi-institusi kerajaan untuk mengumpul barang-barang keperluan, barang-barang bantuan untuk dihantar ke sana. What we need now is to get the approval untuk pressure masyarakat antarabangsa agar the pathway for humanitarian itu dapat dibuka untuk menyampaikan bantuan seterusnya. Because as of now, banyak negara yang dah ada bantuan di Egypt, cuma tak dapat peluang untuk masuk. So pembukaan pintu Rafah untuk membawa bantuan ke dalam, dan juga mereka-mereka yang memerlukan dari sudut kesihatan dibawa keluar untuk berubat. So these are the things yang perlu diberi penekanan, bagaimana pressure yang kita boleh letakkan kepada Egypt, walaupun kita tahu Egypt amat bergantung kepada Israel itu sendiri. Tapi bagaimana sebuah kesepakatan negara-negara Islam, insya-Allah, to pressure the international organisation untuk membuka laluan kemanusiaan ke Gaza itu sendiri. Untuk pemahaman penonton kita, Kamarul, di sempadan Rafah ada pintu di sebelah Mesir, Egypt, dan juga ada pintu di sebelah Palestin atau yang dikawal oleh Israel. Jadi adakah pintu di sebelah Mesir juga masih belum dibuka dan mengapa? Kita tahu memang pintu Egypt dia mengikut arahan the big brothers dia. Yang masalahnya di belah Egypt yang tak buka. Yang di belah Rafah tu, I think kalau pengurusan itu di pihak Gaza sendiri, dia bersedia untuk membuka. Tapi di pintu Egypt yang menghalang sebab arahan di peringkat antarabangsa yang mereka tak dapat lagi. So we will need to have a pressure yang lebih besar daripada gabungan negara-negara Islam untuk mendesak agar pintu laluan kemanusiaan dapat dibuka. Apa antara faktor Mesir masih lagi enggan membuka? Adakah ketakutan pelarian akan masuk secara beramai-ramai, atau adakah takut hubungan akan tegang dengan Israel, atau apa? Kalau ikut pengalaman yang lepas, memang Egypt dia bergantung kepada arahan Israel. Networking dia dengan Israel dan sebagainya. That is the main factor lah. Pelarian ramai-ramai rakyat Gaza ke Mesir tak banyak berlaku. Kita
berpendirian agar tidak keluar daripada Gaza. They have been the pelarian for the first time. Ramai malah kaki tangan Michael di Gaza sendiri pun, kawan-kawan yang kita kenal, ramai yang masih di Gaza dan tidak mengikut arahan. Because for them, kalau ada orang keluar pada Gaza for the second time, this will be a big mistake for them as a family. Keluarga diorang, nenek diorang dulu pernah mengikut arahan antarabangsa agar keluar meninggalkan bumi Palestin untuk sementara, tetapi sementara itu daripada 1948 sehingga kini mereka masih tak dapat balik ke tanah jajahan mereka sendiri. Itu yang menyebabkan ramai para pejuang, para yang pemuda dan keluarga-keluarga yang kami kenali masih berada di Gaza because they don't want to be tricked ataupun trik untuk kali yang kedua. Bila mereka keluar, tak dapat balik ke tempat mereka sendiri. Ya, itu juga disebut oleh beberapa pakar dan pemerhati situasi ini, Kamarul, bahawa ia seolah-olah situasi ditelan mati mak di luah mati bapak. Kerana jika mereka tidak keluar, mereka akan sentiasa memudaratkan nyawa, merisikokan kesihatan dan sebagainya kerana mereka terperangkap di situ di sebalik berdilan bom dan juga serangan udara. Tetapi jika mereka keluar, ia dikuatiri akan menjadi second Nakba, iaitu mereka akan meninggalkan rumah dan tanah mereka dan lebih mudah untuk diambil alih oleh Israel dan mereka tidak akan boleh kembali. Jadi inilah realitinya, ini realiti penduduk di Gaza bahawa mereka tidak ada satu option yang jelas untuk mereka ambil. Betul. Baik. Kita akan berteriak. Ya, Kamarul teruskan. Dia sebab bantuan amat diperlukan di bumi Gaza, di dekat di northern part of Gaza, Gaza City dan sebagainya kan. Yep. So ramai yang mereka yang merasakan itu tanggungjawab mereka untuk membantu rakyat-rakyat yang lain, masyarakat, saudara-saudara mereka yang lain. Kita biasa dengar perkongsian daripada kawan-kawan kita dekat sana bila berlaku pelarian sementara, bukan setakat pelarian untuk keluar daripada Gaza, tapi pelarian untuk cari tempat yang lebih berpindah-pindah untuk cari kawasan yang mungkin tidak dibom dengan anggaran. So bila berlaku perpindahan, satu keluarga pindah ke rumah keluarga ni atau pindah ke rumah keluarga ni, at the end of the day, rumah yang ada orang berkumpul tu ada 5-6 keluarga dekat situ. So kita akan menganggarkan lebih kurang 50 hingga 70 rakyat Palestin yang menetap dalam satu rumah untuk mencari tempat yang selamat. Untuk mereka, keluar daripada Gaza bukan satu pilihan. They are not going to get out of Gaza. Mereka akan tetap di Gaza. Tapi cabaran dia punya risiko dia pula bila berlaku pengeboman, the whole family, satu keluarga 5 hingga 70 akan syahid. So itu antara yang mana kalau Mak cakap tadi, luah mati mak, telan mati bapak dan sebagainya. So ini yang satu yang amat kita sedih, satu pilihan yang amat sukar untuk rakyat Gaza untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Setiap kali bila kita berbincang, setiap kali bila kita mendapat maklumat, apa yang dikongsi, apa yang disebut, insya-Allah doakan kami kalau kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Tapi input yang kita dapat, maklumat-maklumat yang kita dapat, sekiranya tamatnya peperangan ini, setiap individu, setiap keluarga yang hidup itu akan mengalami kehilangan half of the people yang mereka telah mengenali, sama ada keluarga, jiran, teman-teman rapat. So, kebanyakan mereka akan mengalami pengalaman kehilangan saudara mara, keluarga atau kenalan lebih daripada setengah yang pernah mereka ada pada suatu ketika. Baik. Kamarul, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kembali dalam pantau agenda reformasi, kita masih lagi berbincang berkenaan dengan perang Palestin dan juga Israel. Saya mahu kembali bersama dengan Kamarul Zaman Syahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif MyCare yang banyak pengalaman MyCare dan juga Kamarul dalam memberikan bantuan dan juga membantu ekonomi setempat bagi penduduk di Gaza dan juga Palestin. Kamarul, sebentar tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan keperluan mendesak untuk menghentikan serangan, menghentikan pembunuhan dan juga membuka koridor kemanusiaan secepat mungkin. Dan apa cabaran yang kita mungkin depani untuk menyampaikan bantuan kepada penduduk di Gaza. Tapi saya ingin beralih fokus sedikit untuk menyingkap pengalaman MyCare dan juga Kamarul dalam membantu penduduk di Palestin.
Ramai orang yang tahu satu-satunya cara untuk kita membantu adalah mungkin dengan menyumbang wang atau menyumbang dana dan barang keperluan, dan itu sememangnya dialu-alukan. Tapi kisah MyCare agak menarik kerana ia juga membantu komuniti setempat dengan membangunkan perniagaan-perniagaan di kawasan Gaza, di kawasan beberapa kawasan di Palestin untuk membantu membangunkan ekonomi tempatan. Boleh Kamarul kongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman MyCare membantu penduduk setempat di Palestin? Okey, bermula pada tahun 2010 bila MyCare atau pada ketika itu bernama sebagai Aqsa Sharif. Mula masuk ke Gaza apabila kita terlibat dalam land convoy to Gaza. Daripada London, pusing Europe, masuk ke Latakia, kemudian mendaki ferry ke Al-Arish, kemudian masuk ke Gaza. Itu pertama kali MyCare menjejak kaki ataupun Aqsa Sharif menjejak kaki dalam Gaza pada ketika itu. Walaupun sebelum itu ada bantuan-bantuan dari sudut individu dan sebagainya dalam usaha untuk mengeratkan hubungan dengan di Gaza. So antara 2010 hingga 2014 dengan jenama Aqsa Sharif pada ketika itu, banyak projek-projek yang telah kita laksanakan. Kalau masyarakat masih ingat, kita ada buat kedai roti di 2 tempat di dalam Gaza itu sendiri supaya roti-roti ini dapat bagi peluang untuk mereka berusaha untuk membina kehidupan. Percuma yang kita bagi pada mereka yang amat memerlukan. Kilang-kilang proses untuk membela ikan air tawar. Sebab kita tahu dia laut di sekelilingnya, tapi ikan air tawar. Banyak projek. Dan mutakhir ini bila tahun 2021, selepas peperangan 2021, banyak usaha, aktiviti yang kita buat bersama-sama dengan para balu yang kehilangan suami dalam peperangan syahid, dalam usaha untuk membina balik jati diri untuk membangun ekonomi family. Pada 2021, selepas peperangan 2021, dengan sumbangan yang kita ada, first and foremost kita buat aktiviti psikososial di kalangan kanak-kanak dan balu-balu. Kita train, kita buat proses untuk mendidik daripada Malaysia ni, online training pada ketika itu, selepas COVID, semasa COVID, kita latih cikgu-cikgu di sana, latih para remaja di sana usaha untuk mengendalikan tarikat-tarikat psikososial terhadap kanak-kanak yang terkesan dengan bom pengeboman pada ketika itu. So selain daripada proses psikososial, kita didik, kita bantu balu-balu projek-projek, contoh projek lembu tenusu, kambing, untuk buat madu daripada honey, sarang-sarang, dan juga pertanian dari sudut pertanian strawberry, pertanian tembikai, ladang-ladang tembikai. Kita membantu yang agensi pertanian, kawasan penduduk dan juga individu-individu wanita yang kehilangan suami dan usaha untuk membantu mereka berdikari. Alhamdulillah, kita buat, ada yang kita bagi terus, ada yang kita bagi pinjaman, kita buat microcredit. Alhamdulillah, dengan pulangan balik, ada yang telah mula dapat membayar balik microcredit tersebut, dan alhamdulillah dengan bayaran tersebut kita dapat menambahkan lagi bilangan mereka-mereka yang boleh berusaha untuk membina kehidupan mereka. Baik. So alhamdulillah. Ya, Kamarul, secara ringkas Kamarul, jelas sekali MyCare dan juga Kamarul banyak pengalaman dalam membantu proses bina semula khasnya Gaza, rebuilding. Tapi kita lihat episod terbaru ini mungkin antara yang paling teruk dalam ingatan, in recent memory kata orang. Jadi bagaimana Kamarul menjangkakan proses rebuilding ini akan lebih mencabar selepas episod ini berakhir berbanding dengan apa yang kita pernah lalui sebelum ini di Gaza? Kita dapat lihat Gaza sebelum 7 hari bulan Oktober dan Gaza selepas 7 Oktober adalah Gaza yang berlainan sama sekali. Those days, masa 7 Oktober, tak banyak tempat yang terkesan dengan bom dan sebagainya. Tapi selepas 7 Oktober sehingga semalam, pengumuman masih berlaku. Bangunan-bangunan tinggi. So kita akan nampak kesan berapa keluarga yang terkesan bila apartmen Kor Pansapuri yang tinggi-tinggi yang diduki oleh ramai rakyat Palestin terkesan dengan tersebut. So contoh yang kita dapat baru pagi tadi bangunan yang MyCare bantu untuk Darul Quran Wassunnah, Institut Tahfiz di Gaza, 4 tingkat di West Bank, dibom juga. So we have built untuk membantu untuk mendidik masyarakat Palestin dalam usaha pendidikan, tahfiz dan sebagainya. Itu juga tak dilepaskan oleh Palestin. So
untuk membangunkan balik is going to be very difficult, usaha yang amat besar, tapi sudah tentu di peringkat awal ini usaha untuk membantu mereka untuk membawa perubatan dan makanan ke dalam Gaza will be the utmost important pada ketika ini, dan kita boleh cerita tentang pembangunan semula yang akan mengalami kesan yang amat sangat untuk kita bangunkan balik Gaza. So tapi inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan masyarakat Islam secara khususnya, bagaimana kita boleh membantu balik agar negara ini dapat bangun balik insya-Allah. Baik, semuanya bermula dengan pembukaan semula koridor kemanusiaan. Terima kasih Kamarul dan juga MyCare atas segala usaha. Semoga semuanya dipermudahkan dan dilancarkan insya-Allah. Kamarul Zaman Shahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif MyCare. Terima kasih kerana menonton Pantau Agenda Reformasi. Kita jumpa lagi.